Selamat pagi. Bila Mahathir ketik jari, bergegas datang Hadi. Itu tajuk ulasan pagi ini yang pastinya menarik perhatian Anda. Sila share video ini supaya Anda tertarik, lebih tercinta dengan ulasannya. Bila Mahathir ketik jari, bergegas datang Hadi. Sekali beliau ketik bergegas Hadi Awang bersama rombongan datang menghadap untuk menyokong apa yang dinamakan Proklamasi Melayu. Ditulis oleh Mohsen Abdullah di FMT. Saya petik blog atau dialog satu babak filem komedi Tiga Abdul. Berkatalah anak bongsu saudagar barang-barang purba Sadik Sigaraga, yaitu Gashida lakonan Sarima kepada Abdul Wahab. Sekali di sini ketik 10 yang datang tahu. Saya kira begitu jugalah kisahnya dengan Mahathir Mohamad. Sekali beliau ketik bergegas Hadi Awang, Presiden PAS bersama rombongan datang menghadap untuk menyokong apa yang dinamakan Proklamasi Melayu. Rasanya ramai tahu pertama kali Mahathir mengumumkan proklamasinya itu adalah pada Mac lalu. Walaupun mendakwa tanpa bukti, hasrat menganjurkan himpunan proklamasi itu disekat, sambutan terhadap agenda itu agak dingin, termasuk daripada PAS. Ringkasnya, parti itu tidak mengeluar sebarang reaksi. Beberapa hari lalu, Mahathir berkicau menerusi Twitter yang membawa makna, rakyat tidak perlu takut dengan pengaruh gelombang hijau. Catatan beliau, saya ibaratkan Mahathir mengetik jari. 5 hari kemudian, Hadi diiringi antaranya naib Presiden PAS Ahmad Samsuri Mokhtar dan Setiausaha Agung Taqiyuddin Hasan. Lantas teringat kata-kata Gashida dalam filem Tiga Abdul yang diperkatakan tadi. Hadi menyifatkan sokongan yang diberikan sebagai kembali kepada prinsip asal perjuangan Islam. Kata saya, cuma sokongan berkenan diberi selepas Mahathir memuji gelombang hijau yang kita tahu kemenangan besar PAS di wilayah utara dan pantai timur Semenanjung pada PRU 15. Adakah satu kebetulan? Tak apalah. Saya lanjut dengan mengulangi pendapat pemerhati politik yang saya utarakan pada artikel 29 April lalu, yakni mereka percaya Mahathir sedang menunjukkan sokongan kepada apa dan siapa sahaja asalkan bukan Anwar Ibrahim. Semalam, FMT memetik penganalisis politik berkata, Mahathir menghimpunkan kumpulan anti-Anwar melalui proklamasi itu. Menurut Awang Azman Awang Pawi dari Universiti Malaya, menghimpunkan kumpulan anti-Anwar dan mengukuhkan pengaruh pembangkang dalam kalangan pengundi Melayu terutama di Kedah, Kelantan dan Terengganu. Namun, bagi Ibrahim Ali, politikus yang pernah menyokong Mahathir, menentangnya dan sokong semula, sukar bagi Mahathir mengetuai rancangan menjatuhkan kerajaan dan percaya pertemuan Mahathir Hadi bukan bersifat gerakan politik. James Chin dari Universiti Tasmania pula dipetik FNT berkata, kumpulan anti-Anwar yang dihimpunkan Mahathir sememangnya mempunyai matlamat sama dan mereka boleh uji kekuatan semasa pilihan raya di 6 negeri tidak lama lagi. Percubaan menggulingkan Anwar dan kerajaan perpaduan tidak ada salahnya jika menggunakan lunas demokrasi. Yang menjadi masalah ialah percubaan merampas kuasa ala langkah Sheraton. Diharapkan Mahathir tidak terlibat dalam apa-apa usaha ala langkah itu. Sehingga sekarang ada pihak yang masih yakin beliau ada peranan dalam langkah Sheraton Februari 2020, meskipun Mahathir menafikannya. Sekarang ada desas-desus komplot untuk jatuhkan kerajaan tanpa menerusi peti undi sedang diatur dan dikatakan akan dijalankan. Artinya, merampas kuasa sekali lagi melalui pintu belakang atau tebuk atap versi 2.0. Adakah ini benar atau sekadar cakap-cakap kosong?
Ada pihak yang seolah seronok melihat tercetusnya tanda tanya. Misalnya, teka-teki pemimpin bersatu Faiz Naman dengan hantaran di Facebook mengenai angka 126. Wartawan tanya saya pasal 126 tu. Saya sebut maaf tiada komen. Just wait and see. Saya juga tak pernah cakap itu nombor apa. Tapi dulu Anwar pun selalu sebut I have a number katanya di Petik Malaysia Kini. Maka timbullah spekulasi demi spekulasi. Presiden UMNO Zahid Hamidi pula beberapa kali menegaskan ahli parlimen dari partinya akan terus sokong Anwar dan kerajaan perpaduan. Ramai yang pro kerajaan saban hari mengingatkan kita rampasan kuasa apa atau tukar kerajaan sekarang akan memudaratkan negara. Walaupun apa yang dikatakan itu benar, tetapi apabila peringatan kerap diulangi, saya tidak dapat elak daripada bertanya. Kalau tidak ada angin, masakan pokok bergoyang. Mungkinkah mereka tahu apa yang kita tidak tahu? Dalam pada itu, FMT menyiarkan laporan 3 hari dengan memetik sumber berkata, Istana Negara tidak akan melayan sebarang dakwaan oleh mana-mana pihak bahawa Perdana Menteri Anwar Ibrahim telah kehilangan sokongan majoriti. Sumber itu memberitahu portal berita ini, perubahan secara mendadak mungkin tidak berlaku sambil menambah. Sebarang percubaan untuk menukar kerajaan menerusi istana tidak akan berlaku. Dan jika hendak ubah kerajaan, ia mesti dilakukan sama dan melalui undi tidak percaya atau pembubaran parlimen. Tampil Sultan Johor, Sultan Ibrahim, Sultan Iskandar menyuarakan kebimbangan desas-desus gerakan cuba menggagalkan kestabilan kerajaan selepas PRU 15. Titahnya, gerakan ke arah itu terus kedengaran sehingga ke hari ini. Sudahlah, sampai bila lebih 30 juta rakyat hendak menanggung keadaan begini. Ekonomi perlu dipulihkan. Kesejahteraan dan kemakmuran negara mesti diutamakan. Titah Baginda menerusi akaun rasmi Facebook Baginda. Memang tepat apa yang dititahkan. Tetapi, adakah gerakan tumbangkan kerajaan akan terhenti dengan bertitahnya Sultan Johor? Logik atau afdalnya tidak harus diganggu-gugat kerajaan yang ada ini, kerana ia ditubuhkan atas nasihat yang di-Pertuan Agong demi kebaikan negara. Namun logik dan afdal sering diketepikan demi jalan pintas untuk mendapat kuasa, meskipun menyusahkan rakyat dan memudaratkan negara. Pendapat saya, si pengkomplot akan terus berkomplot. Saya harap saya salah dalam membuat kesimpulan ini. Saya sangat suka dengan ulasan terakhir daripada penulis ini, iaitu Muhsin Abdullah, apabila dia kata, pengkomplot akan terus berkomplot. Saya harap saya salah dalam membuat kesimpulan ini. Jika dilihat menelusuri semula komplot langkah Sheraton, siapa yang terlibat, orangnya tetap sama. Itu juga. Kalau komplot ini tetap berjalan dan tetap berjaya, kita sudah boleh dapat kesimpulannya, yaitu si pengkomplot akan terus berkomplot. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.